rakyat. Ya. Saya persilakan Yang Berhormat keluar. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus pergi ke putiran 00300 dan juga 00400 pembinaan dan kelengkapan yang berkaitan dengan tentera laut, isu berkaitan dengan LCS. Dan kita sudah dimaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini dan juga dari laporan media di luar sana berkenaan projek pembinaan LCS, 6 buah kapal tempur pesisir LCS dengan izin. Jadi kita sudah dimaklumkan bahawa jumlah bilangan LCS ini akan kurangkan dari 6 buah ke 5 buah. Walaupun Menteri apabila jawab dalam Dewan Yang Mulia ini, beliau menyatakan bahawa kos ceiling akan tetap sama, ada pengurangan. Tapi saya ingin tahu sama ada peningkatan kos untuk menyiapkan 5 buah LCS. Setahu saya apabila saya duduk sebagai ahli PAC pada penggal yang lepas, salah satu rancangan untuk menyiapkan projek LCS ini sebenarnya adalah bayar 3 bilion ringgit yang paki kita yang belum bayar lagi untuk ambil 2 buah LCS saja. Jadi kalau sekarang kita nak menyiapkan 5 buah LCS, sama ada kerajaan perlu sediakan suntikan wang lebih lagi untuk siapkan 5 buah LCS ini kerana ini adalah satu projek yang besar dan saya sebenarnya secara peribadi saya berharap kita dapat terima lebih banyak LCS, tapi dengan kekangan bajet yang kita ada, saya haraplah kementerian bagi satu pencerahan yang jelas supaya semua ahli-ahli yang berhormat faham berapa wang yang kita perlu tanggung lagi untuk menyiapkan projek penting ini. Dan yang paling penting sekali adalah apabila laporan PAC berkenaan LCS ini dibentangkan pada bulan Ogos tahun lepas, setahu saya sebagai ahli PAC ketika itu, detail design pun belum dimuktamadkan lagi. Belum finalize dengan izin Tuan Pengerusi. Jadi tanpa detail design ini dimuktamadkan oleh autoriti di Perancis, bagaimana kita resume kerja dengan izin dan menyiapkan kapal LCS ni mengikut jadual. Jadi saya minta Timbalan Menteri kalau nanti boleh apabila kulong boleh memberi satu pencerahan secara jelas apa status terkini berkenaan detail design LCS kita. Sudah benda ini difinalize, dimuktamadkan, sudah boleh kita terus resume kerja, start bina lagi untuk pasang semua alat-alat di kapal LCS 1 dan 2 atau tidak. Kerana tanpa detail design, takkan kita terus kerja. Kita perlu detail design ini diluluskan oleh authority, design authority. Dan isu ketiga adalah tentang barang yang sudah diumumkan secara obsolete. Bagaimana kerajaan akan uruskan semua barang yang sudah obsolete ini kerana kita sudah belanja banyak untuk membeli barang-barang aset-aset ini yang akan dipasang dalam kapal LCS. Namun begitu kita tahu kerana bukan semua yang sudah disiap, kita menjalankan kerja pembinaan LCS ini secara serentak. Jadi ada banyak barang sebenarnya disimpan dalam stor. Dan adanya misalnya lah ada benda yang seperti TV LED sudah dibeli. Apabila LCS kita, LCS nombor 1 pun, LCS 1 sudah siap dibina, boleh masuk air, boleh turun dah, boleh guna pun tahun 2025 atau tahun 2026. Jadi ketika itu TV LED yang telah dibeli pun sudah 10 tahun. Agaknya sudah 10 tahun. Sama ada kita akan pasang balik ataupun akan beli baru untuk kapal LCS nombor 1 dan 2. Jadi adalah penting kementerian umumkan apa rancangan untuk pelupusan semua aset-aset yang sudah di kategori sebagai obsolete. Dan isu keempat berkenaan LCS juga kerana
saya tak tahu sama ada kelewatan delivery LCS ni ada impact pada Navy Transformation Plan kita. Kerana kalau mengikut apa yang kita tahu sebenarnya pada tahun 2018, Tentera Laut kita ada perancangan Navy Transformation Plan untuk kurangkan jenis kapal yang kita mempunyai dari 15 jenis ke 5 jenis. Antara salah satu adalah LCS. Kita merancang untuk mempunyai untuk membina 12 buah. Tapi sekarang kita hanya mampu siapkan 5 buah lebih dahulu. Jadi apa rancangan hala tuju untuk Navy Transformation Plan ini ataupun ada apa-apa perubahan. Dan poin terakhir, Tuan Pengerusi maaf ya, poin terakhir adalah berkaitan dengan putiran 020-200 dan juga 020-300 pertahanan darat dan juga pertahanan maritim. Memandangkan percawatan yang kita ada dengan dalam pertahanan, anggota pertahanan kita, saya rasa sebenarnya kita tidak reflect lah. It doesn't reflect the fact that Malaysia is a maritime country. Kita perlu meningkatkan anggota tentera laut secara mendadak untuk mempertahankan negara kita. Jadi saya minta Timbalan Menteri nanti apabila menggulung kalau boleh menjelaskan apa perancangan negara kita untuk meningkatkan anggota tentera laut berbanding dengan tentera darat. Kita sudah Perang Dunia Kedua sudah tamat selama 78 tahun dah. Ketika itu kita dimasuki oleh tentera Jepun dan mengikut Ya route berhormat darat. gulung. Tetapi sekarang kita tahu ancaman kita dari laut. Jadi bagaimana kita meningkatkan kapasiti tentera laut adalah amat penting. Jadi saya minta nanti kalau boleh menjelaskan semua ini supaya kita faham lebih mendalam tentang pertahanan negara kita. Sekian, terima kasih.